Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah. Demikian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling pemurah. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan bertambah-tambah sifat pemurahnya. Bayangkan Nabi ni defaultnya pada bulan-bulan lain sepanjang tahun sangat pemurah. Tak ada satu orang datang menyatakan hajat, meminta sesuatu melainkan Nabi SAW akan tunaikan. Tetapi apabila masuk Ramadan, Nabi SAW pemurahnya di different level, lebih dahsyat, lebih hebat. Hina yalqahu Jibril, kata Ibn Abbas, kerana di bulan Ramadan ni Nabi SAW bertemu dengan Jibril, wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril datang berjumpa dengan Nabi SAW setiap malam di dalam bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Mereka bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan kalau kita pernah dengar dalam riwayat lain, pada tahun terakhir Nabi SAW melalui Ramadan, mereka menghabiskan Quran 2 kali secara bertadarus. Kemudian Ibn Abbas menyebut, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan, ketika Nabi bertemu dengan Jibril setiap malam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, Nabi lebih pemurah daripada angin kencang yang bertiup. Maknanya semua orang dapat merasakan kepemurahan Nabi SAW. Kepemurahan Nabi itu cukup menonjol dalam bulan Ramadan. Jadi hari ini kita ingin bincangkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jawad. Al-Jawad, Maha Pemurah yang kepemurahannya itu melimpah ruah. Kadang-kadang kita dalam keterbatasan kosakata untuk menceritakan apakah maksud, kita mungkin rasa sama je. Al-Jawad ni satu kategori dengan Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Karim dan lain-lain, yang mana membawa erti lebih kurang memberi. Tetapi dalam nama Allah Al-Jawad, dia ada satu slightly different angle, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala kepemurahannya itu melimpah ruah. Ia datang daripada huruf akar jim, waw dan dal, jud, yang kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggerisnya plentiful, magnanimous, sangat banyak, melimpah-limpah. Dan ada satu hadis Nabi SAW yang kalau kita renungkan ni begitu mendalam, kalau kita boleh fikirkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala kepemurahannya itu melimpah ruah, dan dengan Allah memberikan semua keperluan kehendak makhluk-makhluknya ini, tidak sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu berkurang. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, yadullahi mala'a la yaghiduha nafaqatun. Allah Subhanahu Wa Taala tangannya penuh dan ia tidak terjejas, walaupun Allah sentiasa memberi, sakha'ul laila wan nahar. Allah sentiasa memberi pada waktu malam, sepanjang waktu malam manusia meminta, makhluk-makhluk meminta, Allah terus memberi. Pada waktu siang, seluruh makhluk sentiasa berhajat kepada Allah SWT, meminta, Allah terus memberi. Lalu Nabi SAW Nabi SAW kata, ara'aitum ma anfaqa mundhu khalaqas samawati wal ard. Tidakkah kamu lihat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepemurahannya itu sentiasa melimpah ruah sejak diciptakan langit-langit dan bumi. Fa innahu lam yaghid ma fi yadihi. Dan itu tidak sedikit pun mengurangkan apa yang ada di dalam tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Al-Jawad, begitu pemurah, melimpah-limpah kepemurahannya yang kita dah tak mampu pun nak ukur dan menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran Allah kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba nak hitung walau satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, kamu tidak akan mampu menghitung. Kerana demikian melimpah-limpah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu hadis yang menarik, kerana dalam konteks di dunia ni, saya yakin dalam
perjalanan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala satu demi satu nama-nama Allah yang indah, yang paling indah, yang paling sempurna, kita meyakini sepenuh hati, ya, di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala mempamerkan kepemurahannya demikian luar biasa. Tetapi ada satu hadis yang mana kalau kita fikir nanti di hari akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nar khurujan minha wa akhir ahli al-jannah dukhul al-jannah." Nabi SAW kata, aku tahu orang yang terakhir keluar daripada neraka. Ini maksudnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mana dia pasti akan masuk ke dalam syurga, tetapi dia ada dosa-dosa yang menggunung tinggi yang mungkin dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia masuk ke dalam neraka dahulu, dan setelah tamat tempohnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan dia daripada neraka, dan dia keluar sebagai orang yang terakhir. Yang terakhir keluar daripada neraka, dan dia adalah orang yang terakhir dukhul al-jannah. Dia masuk ke syurga sebagai the very last person. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bawa keluar dia. Allah Tabaraka Wa Taala fayaqulu Allah Tabaraka Wa Taala lahu idhhab fadkhulil jannah. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi tahu kepada dia, wahai fulan, pergi dan masuk ke dalam syurga. Dan lelaki ini fayukhayyilu, dia akan beranggapan, dia akan fikir, semua orang dah masuk syurga, aku ni orang terakhir ni, mesti dah fully booked, mesti dah penuh dah, tak ada ruang untuk aku. So dia pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata, ya Rabb, wajadtuha mala'a. Wahai Tuhan, aku rasa syurga dah penuh dah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan beritahu kepada dia, pergi, masuk ke dalam syurga. Idhhab fadkhulil jannah. Dan sekali lagi laki ni dia rasa, ada harapan ke aku nak dapat tempat ni, orang terakhir ni. Dia pergi balik ke Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata, ya Rabb, wahai Tuhan, aku rasa syurga ni dah penuh dah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyebut kepada dia, idhhab fadkhulil jannah fa inna laka mithla ad-dunya wa 'asharata amthaliha. Pergilah wahai fulan, masuk ke dalam syurga. Untuk engkau aku sediakan 10 kali ganda daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Kepemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang banyak dosa ni, masuk neraka dulu ni, dan yang terakhir masuk ke dalam syurga, Allah bagi tahu, engkau akan dapat 10 kali ganda dunia dan segala isinya. Cuba kita fikirkan sekejap, dunia ni besar mana? Seumur hidup kita ni, sepenuh kita, kalau kita spend sepanjang hayat kita ni travel ke segenap penjuru dunia, melihat segala keindahan lautan, gunung ganang, sungai-sungai, kebun-kebun, ladang, takkan cukup usia kita ni. Itu baru satu. Dan kita takkan habis pun experience dan explore seluruh dunia ni. Tetapi orang yang terakhir, yang ada di dalam ada yang diceritakan hadis ni akan masuk ke dalam syurga, dia akan mendapatkan dunia ini 10 kali ganda. Subhanallah. Hari ni orang ada satu pulau pun dia dah bangga dah. Ada satu banglo pun dia rasa macam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi orang yang terakhir masuk ke syurga ni 10 kali ganda dunia dan segala isinya. Dan hamba ini, lelaki ini, dia terkejut dan dia kata, ya Allah, atas kharubi, adakah engkau memperolok-olokkan aku, mengejek-ngejek aku, menyindir aku? Dan dia kata, au tadhaku bi, engkau menggelakkan aku ya Allah, wa antal malik, dan sedangkan engkau raja. Nabi SAW waktu ceritakan hadis ini, Nabi SAW pun tergelak. Dhahika hatta badat nawajidhuhu. Nabi SAW gelak sehingga nampak gigi geraham. Nak cakap betapa kita gembira dengan kepemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah ini menunjukkan lelaki itu pun tak boleh nak brain. Betul ke ni? Aku ni orang yang paling last masuk syurga. Adapun demikian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita doa minta syurga Firdaus yang tertinggi. Orang yang terakhir. Kerana Nabi sebut ni, qala fakana yuqalu dhaka adna ahli al-jannati manzilatan. Nabi kata itulah dia orang yang paling rendah kedudukannya di dalam syurga. Masya Allah. Kalau kita doa minta syurga Firdaus yang tertinggi, kita doa 3 kali, syurga pun doa untuk kita masuk. Jangan lupa tu, doa ulang kali. 3 kali ulang, minta syurga akan doa, minta kepada Allah SWT supaya kita masuk ke dalam syurga. Dan bayangkan, kita akan dapat syurga yang tak boleh nak
letakkan dalam perkataan, seluas apa, sebesar mana nikmat yang akan dinikmati, dan itulah kepemurahan Allah SWT. Mungkin amal kita tak banyak, sedikit, tapi rahmat kasih sayang Allah itu apabila Allah berikan kepada kita, Allah beri dengan melimpah ruah. Itulah dia Allah Al-Jawad. Allah SWT yang maha pemurah, kepemurahannya itu melimpah-limpah. Dan kita dalam bulan Ramadan ini sama-sama kita banyakkan dan tingkatkan kepemurahan kita. Dan ia tidak semestinya dalam bentuk wang dan ringgit. Saya sering kali ulang perkara ini. Kerana kita bila sebut menjadi pemurah, kita terfikir yang pertama bagi duit. Kalau tak ada dan tak adalah, kita tak boleh jadi manusia yang pemurah. Kita boleh jadi pemurah dengan banyak cara lain. Dengan masa, dengan tenaga. Dan ada satu kisah yang menarik dalam surah Al-Kahf. Lagi sehari dua ni kita nak baca surah Al-Kahf kan. Kita nak bertemu dengan Jumaat yang ketiga dalam bulan Ramadan. Dalam surah Al-Kahf ada satu kisah yang menjadi tumpuan. Orang-orang Nusantara ni suka kan, kisah Nabi Khidir AS. Dan dalam perjalanan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, ini perjalanan seorang anak murid nak pergi belajar dengan guru. Kalau kita ingat dalam kisah antara mereka berdua tu ada 3 episod. Yang pertama adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, mereka naik ke sebuah sampan orang miskin yang tumpangkan sampan itu, kapal itu, tanpa meminta sebarang bayaran. Kerana Nabi Musa dan Nabi Khidir pun tak ada apa untuk nak bayar. Bayangkan ni Nabi ni, tak ada apa untuk nak dibayar, dan mereka dalam perjalanan itu diberikan tumpang. Orang-orang miskin ini, nelayan ini, bersifat pemurah dengan kapal mereka. Kerana mereka tak ada duit, mereka tak ada makanan nak bagi, mereka tumpangkan kapal tu. Lihat bagaimana bila seseorang itu bersifat pemurah dengan apa sahaja yang dia ada, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kepemurahannya itu sebagai asbab diselamatkan daripada bencana misalnya. Apa berlaku dalam kisah tu? Apabila sampai di seberang, Nabi Khidir ambil kapak dan rosakkan kapal tu. Marah Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kau buat macam ni? Tapi Nabi Khidir dah pesan awal tu, jangan tanya soalan, sabar sampai aku bagi keterangan di hujung nanti. Tapi Nabi Musa sifatnya yang tidak boleh tolerate injustice, tak boleh tengok ketidakadilan. Dia pasti akan bangkit dan lawan. Dan kemudian di hujung cerita nanti, Nabi Khidir akan jelaskan, ada raja yang datang rampas semua kapal-kapal yang elok untuk digunakan sebagai kapal-kapal perang dalam misi raja tersebut. Tetapi nelayan ini, kapal mereka terselamat kerana apabila tentera-tentera tu periksa, dia ada lubang, dia ada kerosakan, jadi mereka tak ambil kapal tu. Nah, waktu kapal mereka bocor, mesti mereka sedih kan? Nak pergi tangkap ikan, nak kena baiki, kena cuti seminggu 2. Tetapi apabila mereka dapati kapal-kapal orang lain semua diambil dan kapal mereka ditinggalkan, pasti mereka gembira. Dan demikian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan fadl, memberikan kelebihan, memberikan nikmat melalui perkara yang kita bersifat pemurah dengannya. So kalau kita banyak duit, ada orang yang duit bukan masalah bagi dia, dan dia bersifat pemurah dengan duit dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan bagaimana Allah Al-Jawad dalam aspek tersebut. Ada orang yang pemurah dengan skill mendengar dia dan masa yang dia ada. Dia suka luangkan masa dengar masalah orang sampai orang tu rasa lega, rasa puas. Yakin dan percayalah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan kepemurahannya kepada kita apabila kita menggunakan apa sahaja kelebihan, kesempatan yang kita ada untuk bersifat pemurah dengan orang lain. Jadi Ramadan ini sama-sama kita contohi sunnah Nabi SAW, kerana Nabi menonjol kepemurahannya luar biasa dalam bulan Ramadan seperti angin kencang yang bertiup. Jadi dalam bulan ini sama-sama kita fikirkan dengan kreatif apakah benda-benda yang kita ada, kelebihan yang kita boleh gunakan untuk memberikan khidmat, memberikan sedikit kerehatan, kelegaan, meringankan beban orang lain. Termasuklah rakan-rakan saudara-saudari yang tolong buat nota dan kongsikan. Ada orang yang boleh lebih faham. Saya ni real story ni. Ada orang datang, dia kata bila dengar rasa macam tak berapa tangkap maksudnya, tapi bila tengok nota yang dibuat oleh sebahagian pendengar, terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan keberkatan dan ganjaran. Dia kata, oh sekarang dia faham, dia nampak, sebab dia orang yang visual, dia kena tengok. Dia bukan orang yang auditory sangat, dia dengar tu dia cepat lost. So moga-moga Allah SWT jadikan kita hamba-hamba yang appreciate Allah Al-Jawad, dan kita juga mempamerkan kepemurahan dalam kehidupan kita dengan cara-cara dan jalan-jalan yang sesuai dengan kelebihan dan kekuatan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.